Okey, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk zaman air batu. Apakah yang dimaksudkan sebagai zaman air batu? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini ada dua perkara, dua objektif yang kita nak tengok, yang kita nak lihat. Iaitu pertama, kita nak tahu maksud zaman air batu. Apakah maksud zaman air batu? Yang kedua, kita nak tahu, kita boleh menyenaraikan garis masa zaman air batu. Okay. Saya rasa semua dah tahu apa air batu. Orang KL, orang Putrajaya dipanggil ais. Tapi kalau orang Kelantan, orang Terengganu dipanggil air batu. Air batu yang minum. Kat slide ni ada gambar air batu. Okey. Okey, jadi semua maklumat yang saya akan ajar, saya akan terangkan dalam kelas pada hari ini boleh dibaca dalam muka surat 58 hingga muka surat 63. Saya akan rekod pembelajaran ini pada hari ini, dan siapa yang tak berpeluang untuk menonton sekarang boleh buka dalam bentuk video selepas ini. Okey, baik. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini awak dah belajar banyak kelas daripada pagi tadi dengan agama Islam, matematik, kemudian PJ, dan sekarang sejarah. Jadi banyak yang awak belajar hari ni. Sebelum kita belajar tu, kita tengok video terlebih dahulu. Okey, jadi sekarang jom tengok video ni. Okey, dah tutup tadi. Kepada yang tak tutup mic tu, tolong tutup mikrofon. Nanti tak dengar suara saya, dengar suara awak saja. Okey. Mute kan? Okey, mute kan? Mute. Kalau awak nak cakap, masuk awal. Tadi orang yang masuk awal tadi dah boleh bercakap. Okey, sekarang peluang saya untuk bercakap. Okey, baik. Tadi awak dah tonton Ice Age, rakaman Ice Age tu, kartun Ice Age ni. Sebenarnya bukan Ice Age yang saya tunjuk, kartun tu yang saya tunjuk, tapi zaman yang di belakang Ice Age tu adalah zaman air batu. Okey. Zaman air batu ni bila berlaku? Okey. Lebih kurang 11,500 tahun yang lepas, dunia yang kita duduk sekarang ni, bumi yang kita tinggal ni, bukan macam sekarang. Bukan macam sekarang. Kalau sekarang, kalau awak tengok keliling awak, ada pokok, ada bukit, ada sungai, ya, ada matahari. Macam hari ni mendung, ada hari panas, ada hari hujan. Tapi pada zaman dahulu, pada zaman air batu, bukan begitu. Kalau bukan begitu, dia macam mana? Zaman air batu ialah zaman di mana permukaan bumi ni dia dilitupi oleh air batu yang tebal. Apa maksud dilitupi? Kalau awak belajar bahasa Melayu, dilitupi tu apa? Okey, contoh yang saya pakai sekarang ni, face mask. Dalam bahasa Melayu, dia dipanggil sebagai pelitup muka. Maksud dia menutup muka. Jadi kalau dilitupi oleh air batu, maksud dia bumi ni dia dilitupi oleh air batu yang tebal. Maksud dia tak ada tanah. Daripada contoh sekolah kita ni, dulu semua ais, semua air batu. Padang ke, ya, Putrajaya ni semua air batu. Tak ada Masjid Putra, tak ada Alamanda, IOI ke, tak ada. Semua dalam bentuk air batu yang tebal. Cikgu. Ya, saya. Antartika tu zaman air batu ke? Antartika tu zaman air batu. Antartika tu dia ada sampai sekarang. Dia bukan zaman air batu. Antartika dia masih ada sampai sekarang.
Dia negara cikgu. Dia macam ni. Dulu seluruh dunia, Malaysia, China, Amerika, India, Mesir, Bangladesh, semua dalam bentuk air batu, dalam bentuk ais. Tapi sekarang hanya tinggal Antartika saja dalam bentuk air batu. Kenapa jadi macam tu? Saya akan terang lepas ni. Okey, dulu semua air batu. Tadi saya tengok komen, ada kawan awak yang komen tanya, ada tak orang hidup zaman air batu? Ada ke tidak orang hidup dalam air batu? Tak ada kot. Kod tu tak boleh terima. Nanti saya akan cerita. Ada. Okey, baik. Okey, pasal kenapa zaman tu air batu semua ditutupi oleh ais? Sebab suhu yang rendah. Kenapa suhu dia rendah? Boleh fikir tak? Nanti sejuk. Ini bukan sahaja pasal sejarah, tapi ini adalah berkenaan dengan sains dan geografi. Jadi zaman air batu ni kita belajar berkaitan dengan sains dan geografi. Dulu suhu dunia ni dia rendah. Kenapa suhu tu rendah? Ada sebab. Sebab suhu dia rendah. Takkan dia macam tu. Kenapa suhu zaman dulu rendah? Okey. Garis zaman air batu ni dia bermula. Siapa yang tak tutup mic tu? Mikrofon. Okey, zaman air batu ni dia bermula 2.4 juta tahun yang lalu. Lama ke tak? Lama kan? Dan dia berakhir 11,700 tahun yang lalu. Jadi dia dah lama dah. Dunia dulu tak ada manusia tinggal. Tahun 24 juta tahun yang lalu tak ada manusia yang tinggal. Dunia ni dalam bentuk yang sangat sejuk. Semua ais. Jadi tak sesuai untuk manusia hidup. Dan Nabi Adam, manusia pertama Nabi Adam, betul? Betul. Adam ni ditinggal di zaman air batu atau di zaman selepas air batu? Di zaman selepas air batu. Tu saya tak tahu. Okey, tak apa, tunggu dulu. Saya nak terang. Okey. Tetapi lama kelamaan suhu bumi ni dia semakin meningkat. Dia semakin panas. Dan air yang melitupi bumi ni mula mencair. Okey, macam kita lah, kalau kita ambil air batu, ambil ais dan peti ais, kemudian kita letak dekat luar, lama-lama dia cair, betul? Itu juga. Kenapa dia cair? Kenapa dia mencair? Sebab suhu dekat sini tinggi. Ya betul, sebab dekat luar suhu dia tinggi. Jadi lama kelamaan dia akan cair. Kalau tak percaya, tengah panas, awak letak ais dekat tengah panas, Cair. sekejap saja dia cair. Jadi macam tu juga dulu. Dulu bumi ni semua ais. Tapi bila suhu semakin tinggi, ais tu cair. Okey. Bila ais cair, apa yang terjadi? Bila ais cair, dia jadi air. Pertukaran daripada ais ke cair. Kalau awak belajar sains, proses tu, fenomena tu disebut sebagai glacier. Proses itu adalah pengglasiaran. Okey. Sekarang saya nak semua tengok buku teks, muka surat 60. Okey, dalam buku teks, muka surat 60, awak boleh tengok glosari dekat bawah tu ditulis pengglasiaran. Pengglasiaran, bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Dulu dia bongkah ais. Bongkah ais ni maksud dia apa? Awak tengoklah gambar dalam slide saya ni, dalam video saya ni ada gambar ais yang besar. Dibentuk dia macam gunung. Macam gunung ais. Macam bukit tu macam ais, dia tinggi. Lama-lama dia cair. Bila dia cair, dia jadi air. Air tu pergi ke mana? Air tu dia akan pergi ke laut. Laut.
Bila dia pergi ke laut, paras air laut dia jadi meningkat. Paras air laut Betul lah sejuk. meningkat. Oh. Okay. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan awak semua, sebelum ini pada zaman air batu, nak jalan kaki dari Putrajaya pergi Sarawak boleh jalan kaki. Sebab antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak tidak ada laut. Dia adalah daratan. Tetapi bila air batu dia cair, dia jadi laut Cina Selatan. Dia jadi laut. Dulu dari Pahang ke Sarawak tidak ada laut. Dia adalah daratan. Daratan yang rendah. Darat yang rendah. Dan bila air cair dia menjadi laut, dia menjadi sungai. Jadi daratan yang rendah dia menjadi laut, dia menjadi tasik, dia menjadi sungai. Okey, baik. Kita sambung belajar kita pasal epok tadi. Yang awak nak tahu Cikgu. epok tu. Ya. Orang cakap dekat ais Antartika tu tebal betul. Betul ke? Yelah sebab dia ais. Kenapa dekat Antartika tu dia dalam bentuk ais? Sebab Antartika tu dia jauh daripada matahari. Macam kita Malaysia ni, kita dekat dengan matahari. Bila kita dekat dengan matahari, ais tu tak boleh ada sebab dia akan cair. Laut kita cair, sungai kita cair, tasik kita cair. Tetapi di Antartika, semua tu dia jauh daripada matahari. Dia menerima suhu yang sangat rendah. Sebab tu lah dia membeku. Macam tu ya pada zaman dahulu. Bumi ni dia suhu dia rendah. Jadi semua beku. Faham ke tak? Orang ni faham ke tak saya ajar ni? Faham. Faham. Faham sangat. Faham. Okey, kalau faham, Faham. Faham. Pasal epok tu. Dengar sini. Epok apa tu? Okey. Jadi tadi saya dah cakap paras air laut ni dia meningkat, menyebabkan laut tu meningkat. Air meningkat, paras laut meningkat. Jadi daratan semakin berkurang, laut semakin banyak. Sebab tu dalam dunia pada hari ni, untuk pengetahuan awak semua, lautan tu lebih banyak daripada daratan. Laut tu luas. Okey. Okey, baik. Jadi sebenarnya dari apa yang saya nak terang pada hari ni, siapa yang tak faham tu, tapi yang tak faham, ada yang masuk lewat, yang baru masuk. Apa yang kita belajar hari ni adalah kita belajar tentang zaman air batu. Zaman air batu ni dia berlaku 2 juta tahun yang lepas sehingga 11,000 tahun yang lepas, di mana pada zaman air batu tu bumi yang kita tinggal tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, zaman sekarang kita ada sungai, kita ada cuaca yang panas, ada cuaca hujan dan sebagainya. Tapi pada zaman air batu, semua dalam bentuk ais, semua kosong, semua sejuk, semua bongkah ais. Seperti yang kita bincang dengan kawan-kawan kita tadi, semua seperti keadaan di Antartika. Tapi Dulu semua negara dalam dunia ni, termasuk Malaysia, termasuk China, termasuk Afrika dan sebagainya, semua dalam bentuk ais, ditutup oleh bongkah air batu. Tapi pada zaman air batu akhir, suhu bumi makin meningkat, mulai meningkat. Bila suhu bumi mula meningkat, ais tu dia mencair. Dia cair, dia jadi bentuk air, bentuk cecair. Proses ais yang cair menjadi cecair itu kita sebut sebagai glacier. Bila air makin banyak meningkat, paras air meningkat, dia mula menjadi laut, paras laut menjadi meningkat, jadi tasik,
jadi sungai. Yang mana dulu sebelum ni itu adalah kawasan dataran, dia adalah kawasan tanah. Dia kemudian dia jadi sebab air meningkat, dia dah menjadi laut. Tu je kita nak belajar hari ni. Susah kena faham? Siapa tak faham lagi? Siapa yang masih belum faham? Ada yang baru masuk? Saya rasa kelas kita setakat ini saja. Kan ada siapa ada soalan-soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, saya minggu hadapan kelas sejarah bersama Cikgu Asma Sabrina. Okey. Sekian saja daripada saya. Okey. Jadi, akhir kata daripada saya, jumpa lagi minggu sekarang. Diam-diam. Stay safe. Stay healthy. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Salam.